minit yang diberikan. Yang Berhormat Seremban, silakan. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Pengerusi. Saya akan cuba ikuti masa yang ditetapkan. Yang pertama, Datuk Pengerusi, saya nak merujuk kepada 010200 Maritim. Saya meneruskan ataupun mengekalkan pendirian saya bahawa keputusan kerajaan untuk membatalkan pengecualian kabotaj kepada kerja-kerja pembaikan kabel dasar laut adalah satu keputusan yang salah, satu keputusan yang merugikan negara dari segi kepentingan strategik dan memberikan kesan yang amat negatif terhadap usaha kerajaan Malaysia dan juga negara untuk membangunkan sektor ekonomi digital dalam negara kita. Kita tahu bahawa ekonomi digital itu adalah satu agenda yang sangat penting untuk meneruskan kesinambungan ekonomi dalam negara kita. Saya nak merujuk kepada satu laporan daripada sebuah agensi kerajaan yang memetik bahawa, saya quote Yang Berhormat Datuk Pengerusi, impact of revocation of cabotage exemption to the Malaysian digital economy and foreign investment. Salah satu perenggan berbunyi seperti berikut. As a result of the cabotage exemption in 2019, several OTTs including Facebook and Google have landed new cables into Malaysia and continue to plan to do so. It is understood that such plans are now under review and that at least 2 cables planned for Malaysian landing are now potentially being rerouted to Singapore, resulting in a direct loss of FDI and hubbing for Malaysia. Kesimpulan dalam laporan ini, yang ada 4 muka surat, saya baca. Submarine cable and data center investment by OTT content providers represent components of the digital infrastructure necessary for Malaysia to support the digital economy and for IR plans. These submarine cable investment must be kept fully operational and be restored quickly in the event of submarine cable failures. Malaysia currently does not have sufficient capacity of cable repair ships to support the necessary capacity and capability of submarine cables invested by the OTT content providers. The revocation represents a barrier for the restoration of submarine cable failures and indirectly negate Malaysia's effort to attract foreign investment into the country. Tentu Pengerusi, laporan ini bukan dicakap oleh saya. Laporan ini daripada sebuah agensi kerajaan di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia, iaitu MDEC, Malaysian Digital Economy Corporation. Yang Berhormat Aitam, saya rasa tahu siapa pengurusi dia. Pengurusi MDEC itu Datuk Rais Hussein, orang kuat kepada Yang Berhormat Pago, pengurusi ataupun pengarah strategi kepada Parti Bersatu dulu, orang kanan kepada Pago. Beliau menyatakan pandangan ini dalam satu laporan dan menteri yang bertanggungjawab berada di belakang. Saya tahu bahawa banyak agensi, banyak kementerian yang tidak bersetuju dengan keputusan daripada Kementerian Pengangkutan ini. Kerana ini memberikan kesan yang negatif kepada daya saing negara dari segi untuk mendapatkan pelaburan daripada luar. Yang Berhormat Gombak yang berada dalam Dewan Yang Mulia ini, saya rasa dia pun tak setuju. Yang Berhormat Indra Bakota juga tak bersetuju. Yang Berhormat Rembau, Kementerian Sains dan Teknologi juga tak bersetuju. Tetapi mengapakah Yang Berhormat Aitam begitu berkeras untuk mengekalkan satu pendirian yang langsung merugikan negara, walaupun keputusan itu seolah-olah hanya untuk mempertahankan kepentingan satu syarikat saja, bukan kepentingan untuk negara. Yang Berhormat Pekan mungkin boleh bersetuju dengan pandangan ini. Ini bukan untuk kepentingan negara. Jadi saya minta supaya Yang Berhormat Aitam boleh mengambil satu pendirian untuk kepentingan negara supaya membatalkan hasrat itu dan mengekalkan pendirian untuk memberikan pengecualian kepada kabotaj untuk satu sektor saja. Ia tidak merugikan sektor perkapalan negara. Hanya satu sektor saja, itu untuk pembaikan dasar kabel dasar laut. Kerana kekangan masa, Datuk Pengerusi, ada 2-3 perkara yang saya secara pantas, iaitu 031600 insentif PAS bulanan yang hanya diperuntukkan 115 juta dalam buku belanjawan ini. Tetapi pengumuman oleh Menteri Kewangan ialah 300 juta. Dan memang diperlukan 300 juta untuk memastikan My30 itu berjalan. Kerana setiap pengguna pelanggan yang menggunakan My30 itu perlu ada subsidi RM170. Tetapi hanya diperuntukkan 115 juta di sini.
Seterusnya, saya juga nak bertanya kepada Yang Berhormat Menteri berkenaan dengan VEP Selatan 6 juta, apa kegunaan itu? Dan juga operasi charge jalan dan permit kenderaan asing utara, adakah itu VEP utara, iaitu mengambil perbelanjaan 10.6 juta. Saya nak tanya kepada Yang Berhormat Menteri, adakah VEP utara itu telah dilaksanakan, dan kalau dilaksanakan, siapa syarikat yang bertanggungjawabnya? Dan akhirnya, untuk kod 60,000 pengangkutan awam bandar, peruntukan untuk 2020 hanya 13 juta, tetapi tahun depan dinaikkan sehingga angka 521 juta. Satu kenaikan yang sangat mendadak. Saya nak tanya, apakah projek-projek di bawah pengangkutan awam bandar? Sekian, terima kasih. Yang Berhormat Kuala Krai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya ingin menyentuh butiran 020300 pengangkutan jalan. Jabatan Pengangkutan Jalan ataupun JPJ merupakan antara agensi yang sangat diperlukan dalam menyelesaikan masalah cukai kenderaan, pembaharuan lesen dan sebagainya. Saya mencadangkan sebuah kaunter untuk penduduk Kuala Krai. Penduduk Kuala Krai kini terpaksa ke Machang yang jarak sekitar 30 km ataupun ke Gua Musang yang jaraknya 110 km untuk menyelesaikan masalah berkaitan. Selain itu, masa yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah memerlukan masa yang panjang. Saya difahamkan sehingga ada yang terpaksa menunggu sehingga 3 jam. Datuk Pengerusi, merujuk butiran yang sama, saya mencadangkan kerajaan mengadakan promosi besar-besaran untuk mereka yang mempunyai saman melebihi 10 tahun. Mungkin boleh dikurangkan sehingga 10% bagi menarik golongan ini membayarnya. Jika promosi ini berjaya dilakukan, manfaat akan dikecapi oleh kedua-dua pihak, iaitu pengguna yang dapat melunaskan tunggakan saman mereka, dan juga sudah tentu pihak kerajaan kerana dapat menambah hasil negara berbanding saman yang tergantung begitu sahaja. Saya juga ingin bertanya, apakah terdapat garis panduan untuk penunggang basikal yang menggunakan jalan raya utama? Apakah perancangan kerajaan untuk menjadikan mereka lebih selamat dan tidak mengganggu kenderaan bermotor? Saya juga ingin mendapat tahu, adakah pemandu motosikal food grab diberi kursus atau hanya dipilih oleh pihak syarikat? Adakah kerajaan mempunyai cadangan untuk memberi kursus khas kepada mereka agar pemanduan mereka lebih teratur dan selamat untuk mereka sendiri dan juga pengguna jalan raya yang lain? Datuk Pengerusi, saya ingin menyentuh butiran 030400, subsidi train tidak ekonomik. Ada kenaikan, tahniah kepada Yang Berhormat Menteri, kenaikan melebihi 62 juta. Fenomena train tu dabung yang menyebabkan daerah dabung menjadi perhatian seluruh Kelantan, bahkan seluruh negara. Setiap hujung minggu, 5 gerabak tambahan untuk menampung pelancong domestik ini untuk ke dabung, khususnya dalam tempoh pandemik COVID-19 dan pergerakan yang terhad ini. Saya mencadangkan kepada pihak KTMB dapat mengadakan promosi yang lebih meluas untuk menaikkan minat pengguna bagi menggunakan perkhidmatan kereta api ke lain-lain laluan, termasuklah ke stesen Kuala Krai atau sebagainya. Kerana di sini juga terdapat tempat-tempat yang boleh menarik pelancong. Misalnya, adakan cabutan bertuah, hadiah misteri dan sebagainya. Mungkin boleh buat komponen hadiah ini daripada replika kereta api, kepala kereta api ataupun sebagainya. Promosi ini bertujuan untuk meningkatkan penggunaan kereta api sebagai salah satu pengangkutan awam di samping menaikkan sektor pelancongan domestik. Datuk Pengerusi, saya ingin menyentuh butiran 030500, iaitu lintasan rata awam. Saya ingin bertanyakan tentang sewa lintasan jalan di dalam kawasan estate kepada pihak pengurusan estate yang meningkat tinggi berbanding sebelum ini, yang menyebabkan pihak estate terpaksa menutup jalan kepada pengguna akibat peningkatan sewa yang terlalu tinggi. Penutupan ini menyebabkan laluan ini tidak dapat dilalui untuk ke seberang kerana terdapat banyak kawasan perkampungan yang telah sedia ada sejak sekian lama. Saya difahamkan isu ini hanya berlaku di negeri-negeri pantai timur sahaja. Merujuk kepada butiran yang sama, apakah status penduduk yang mendiami tanah-tanah kereta api? Adakah benar adanya ejen yang mengutip sewa daripada penduduk bagi pihak Perbadanan Aset Kereta Api (RAC)? Ini mengakibatkan sewa tanah itu menjadi mahal kerana terpaksa melalui orang tengah. Saya dipahamkan isu ini hanya berlaku di Kuala Krai sahaja. Apakah benar? Mohon penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri. Datuk Pengerusi, butiran 020100, Agensi Pengangkutan Awam Darat. Apakah perancangan kerajaan untuk membantu pemandu teksi
yang semakin lesu terutama bagi negeri Kelantan? Adakah terdapatnya pemberian khas? Contohlah misal boleh saya sebut sini ialah bantuan tayar secara percuma dan sebagainya untuk pemandu taksi. Kebanyakan pemandu taksi ini di kalangan warga pencen tentera ataupun lain-lain lagi yang terpaksa bekerja untuk mencari suap nasi. Dan butiran terakhir Datuk Pengerusi ialah 030400 pihak berkuasa penerbangan awam. Soalan saya yang ingin saya kemukakan ialah adakah kerajaan tidak bercadang untuk mengadakan perundingan dengan pihak syarikat penerbangan awam bagi memperkenalkan takaful penumpang selain insurans konvensional sebagai alternatif untuk pengguna yang menaiki penerbangan awam. Saya rasa sudah sampai masanya pengguna diberi pilihan sebagaimana insurans kereta dan motor. Saya yakin pengguna Muslim akan memilih takaful kerana ia bertepatan dengan syarat. Terima kasih Datuk Pengerusi.